Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat bersama lagi untuk kita lanjutkan pelajaran kita berkenaan adab khususnya bagi penghafal Al-Quran. Jadi semalam kita telah bincang berkenaan dengan tempoh ataupun kadar untuk seseorang itu mengkhatamkan Al-Quran, sama ada dia seorang hafiz ataupun tidak. Nabi SAW telah mengemukakan cadangan dan cara yang munasabah kepada kita untuk diamalkan. Jadi pada muka surat 46 hari ini Imam Nawawi nak bincang pula berkenaan waktu mula khatam. Waktu mula dan khatam. Waktu mula baca Al-Quran dan waktu khatam. Khususnya bagi orang yang nak khatam dalam tempoh seminggu. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebut, adapun waktu mula dan khatam bacaan Al-Quran bagi orang yang ingin khatam dalam tempoh seminggu, Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan sanadnya, anna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Qur'ana lailatal Jumu'ah wa yakhtimuhu lailatal Khamis. Bahawa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mula membaca Al-Quran pada malam hari Jumaat, dan mengkhatamkannya pada malam hari Khamis. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya, ini Ihya Ulumuddin, cara yang paling utama ialah seseorang mengkhatamkan Al-Quran sebanyak sekali di waktu malam dan sekali di waktu siang, dengan menjadikan khatam siangnya pada hari Isnin dalam 2 rakaat solat subuh. Ini khusus bagi orang yang menghafal Al-Quran, atau selepasnya. Ini kalau nak khatam dalam solat subuh, kalau tidak hafal Quran pun tak apa, sebab akhir Al-Quran itu surah-surah pendek. Atau selepasnya, ini selepas solat subuh. Ini khatam siang hari Isnin, sama ada dalam solat subuh ataupun selepas solat subuh, dan menjadikan khatam malamnya pada malam hari Jumaat. Ini kalau Imam Al-Ghazali sebut khatam siang pada hari Isnin, khatam malam pada malam hari Jumaat. Yani hari Khamis, malam Jumaat, dalam 2 rakaat salat maghrib, atau selepasnya, supaya dia dapat memulakan awal dan akhir waktu siang dengan Al-Quran. Awal dan akhir waktu siang dengan Al-Quran. Jadi kalau kita khatam siang pada solat subuh, pada hari Isnin, seperti disebut oleh Imam Al-Ghazali, maknanya kita mulakan selepas solat subuh itu bacaan baru daripada Fatihah dan Baqarah serta seterusnya, dengan pada awal siang. Dan untuk pusingan yang seterusnya, yang kedua, kita mulakan bacaan Al-Quran pada akhir siang, yakni pada waktu malam, yakni selepas kita khatam dalam solat maghrib ataupun selepas solat maghrib,
sejurus. Selepas tu kita terus baca untuk pusingan yang baru untuk 1 minggu yang baru pula, dengan dimulai pada waktu awal malam. Waktu akhir siang ni maknanya awal malam lah, selepas maghrib. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Murrah At-Tabi'i, katanya mereka, yakni para sahabat, gemar mengkhatamkan Al-Quran bermula dari awal waktu malam atau siang. Bermula dari awal waktu malam atau siang. Ini bermula sama ada selepas subuh ataupun selepas maghrib. Diriwayatkan daripada Talhah bin Musarrif, seorang tabi'in yang agung, katanya sesiapa yang mengkhatamkan Al-Quran pada bila-bila masa di waktu siang, para malaikat akan berselawat ke atasnya sehingga akhir petang. Ini kelebihan. Tadi masa, ini pula berkenaan dengan kelebihan. Sesiapa yang mengkhatamkan Al-Quran pada bila-bila masa di waktu siang, para malaikat akan berselawat ke atasnya sehingga akhir petang. Sebagai contoh, dia khatam selepas subuh. Jadi bermula daripada selepas subuh sehinggalah akhir siang, maknanya sehingga masuknya waktu maghrib, para malaikat berselawat ke atasnya, yakni memohon keampunan untuknya. Selawat malaikat yakni istighfar malaikat ke atas manusia. Sesiapa yang mengkhatamkan Al-Quran pada bila-bila masa di waktu malam, para malaikat akan berselawat ke atasnya sehingga pagi. Sehingga pagi. Itu kelebihan yang pertama bagi orang yang khatam Al-Quran. Ad-Darimi meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanadnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza wafaqa khatmul Quran awwal al-lail, sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbiha, wa idza wafaqa khatmuhu akhir al-lail, sallat alaihi al-malaikatu hatta yumsiya." Apabila khatam Al-Quran oleh seseorang bertepatan dengan waktu awal malam, para malaikat akan berselawat ke atasnya sehingga pagi. Apabila khatamnya bertepatan dengan waktu akhir malam, para malaikat akan berselawat ke atasnya sehingga akhir petang. Kata Ad-Darimi, hadis ini adalah hadis hasan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Diriwayatkan daripada Habib bin Abu Thabit At-Tabi'i bahawa beliau mengkhatamkan Al-Quran sebelum rukuk. Kata Ibnu Abi Dawud, begitu juga yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Itu. Jadi di sini di akhir bab berkenaan dengan memelihara dan memperbanyakkan Al-Quran, Imam Nawawi sebutkan kepada kita masa mula dan masa kita nak khatam Al-Quran bagi tempoh bacaan seminggu. Sebab inilah tempoh yang paling banyak diamalkan oleh para salafus salih. Dalam tempoh seminggu mereka khatam. Jadi bila nak mula dan bila nak selesai telah disebutkan rezeki masanya dan juga rezeki harinya, seperti disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Begitu juga disebutkan berkenaan dengan kelebihan khatam, iaitu mendapat selawat istighfar malaikat. Istighfar malaikat. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bilangan malaikat yang istighfar itu sebanyak 60,000 malaikat yang istighfar ketika khatam Al-Quran, ataupun dengan bilangan-bilangan lain yang tertentu. Jadi bagaimana sebenarnya kedudukan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini? Jadi ulama telah buat satu kaedah mudah.
Iaitu as-sahih laisa hunaka waqtun muhaddad fi syar' li waqtil khatmah fi sa'ati min al-lail aw an-nahar. Jadi dia kata yang tepatnya, yang sahihnya, tidak ada di sana waktu yang tertentu dalam syarak untuk khatam Al-Quran, sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu siang ataupun pada hari tertentu dalam seminggu, seperti malam Jumaat, seperti pagi Isnin. Jadi tak ada sebenarnya hadis yang sahih. Apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini hanyalah perbuatan sahabat, hanyalah amalan sahabat. Jadi seseorang itu boleh melakukannya mengikut yang paling mudah kepadanya, paling mudah kepadanya dan paling lapang masanya. Jadi tidak ada kelebihan untuk khatam pada waktu tertentu. Tidak ada sebenarnya kelebihan tertentu untuk khatam pada waktu tertentu, tidak ada. Dan apa yang warid, apa yang disebutkan berkenaan dengan asar-asar daripada sahabat seperti mana cerita Uthman, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu tidak menunjukkan kepada tahdid, maknanya tidak, bukannya satu ketetapan dari segi syarak. Itu hanyalah ijtihad daripada mereka, amalan mereka sendiri, yang mana dari segi asasnya kita tidak ditaklifkan untuk mengikat diri dengan amalan dan kata-kata para sahabat. Jadi sebenarnya bebas bila kita nak mula, bila kita nak sudah hari apa, itu terpulang kepada keadaan kita, keadaan orang yang nak khatam tu. Dikaitkan dengan hari Isnin, dengan hari Jumaat tu sempena kelebihan tertentu yang ada pada hari-hari tersebut. Itu sahaja, bukannya ada hadis yang khusus yang mengaitkan hari ini dengan khatam Al-Quran, masa ni dengan khatam Al-Quran. Itulah kesimpulannya daripada perbincangan tentang waktu mula khatam dan hari nak khatam, hari nak mula dan seumpamanya. Jadi sebab itulah kalau kita tengok hadis-hadis yang dikemukakan di sini adalah orang panggil asar as-sahabi. Al-Basu bab yang seterusnya, tajuk yang seterusnya berkait dengan penghafal Al-Quran, ialah sentiasa menjaga bacaan Al-Quran di waktu malam. Sentiasa menjaga bacaan Al-Quran di waktu malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yasari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Artinya antara ahli kitab itu terdapat golongan yang tetap berpegang teguh dengan agama Allah, membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam dan bersujud, yakni mendirikan salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta bersegera ke arah kebaikan. Mereka tergolong dalam kalangan orang-orang yang saleh. Jadi dalam dua ayat daripada surah Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan ahli kitab umat terdahulu, yang mana mereka melakukan salat malam, dengan membacakan ayat-ayat Allah, dengan membacakan ayat-ayat Allah. Jadi sebenarnya pensyariatan salat malam, salat qiyamul lail ini sebenarnya daripada dulu lagi, daripada umat terdahulu lagi, dan sehinggalah pada umat terakhir, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan kepada kita untuk salat malam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam salat-salat tersebut.
Jadi sifat orang yang solat malam ni beriman dengan Allah, menyuruh dengan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wa yasari'una fil khairat. Ini antara kelebihan orang yang solat malam, mereka bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mempermudahkannya untuk melakukan kebaikan. Sebab itulah dia boleh bangun awal malam. Dia boleh bangun awal malam. Sebenarnya itu satu perkara yang amat sukar untuk bangun di awal malam. Dan Allah Ta'ala sebut mereka tergolong dari kalangan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh, yakni yang ikhlas dalam amalannya, dan amalan ini juga menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dan al-ittiba'. Jadi ini sepatutnya menjadi satu kebiasaan hufazul Quran, penghafal Al-Quran. Seperti kita sebut beberapa kali, hafalan kita ni lebih kuat, terpelihara, lebih kukuh dalam ingatan bila kita baca dalam solat. Bila kita baca dalam solat. Sebab apa? Sebab dalam solat tekanannya sangat tinggi. Berbanding jika kita semok dengan kawan kita ataupun guru kita. Jadi dalam solat fokus untuk ingat lebih tinggi lagi berbanding dalam keadaan-keadaan yang lain. Jadi sama ada solat tarawih ataupun solat tahajud. Kalau nak tunggu solat tarawih setahun sekali. Jadi sepanjang tahun bila dia nak baca dalam solat tahajud. Jadi sepatutnya solat tahajud menjadi program yang dilazimi oleh pelajar-pelajar tahfiz. Bermakna kalau di tempat pengajian tersebut pelajar-pelajarnya hidup dengan amalan tahajud, maknanya dia kena tidur awal lah. Kena tidur awal, cukup tidur, dibangun awal, solat tahajud. Dalam solat tu dia baca ayat-ayat yang dia sudah hafal. Bermakna itu tanda pusat pengajian yang baik, pelajar-pelajar tahfiz yang baik. Pelajar-pelajar tahfiz yang baik, yang tepat. Ini satu program yang tidak boleh dipisahkan daripada pelajar-pelajar tahfiz. Jadi kalau pelajar tu tak tahu benda ni, asing baginya solat malam ni, itu menandakan kurang, lemah. Boleh jadi kita boleh katalah juga itu satu tanda hafalannya mungkin kurang berkesan, tapi tidak 100% juga. Telah sabit sebuah hadis dalam as-sahihain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ni'mal rajul Abdullah law kana yusalli min al-lail. Sebaik-baik pemuda ialah Abdullah jika dia mendirikan salat malam. Dalam hadis yang lain, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, baginda bersabda, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail thumma taraka. Wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti si fulan, dia pernah qiyamul lail kemudian meninggalkannya. Maksudnya dia pernah melazimi qiyamul lail kemudian dia meninggalkannya. Ini tidak boleh mengerjakannya secara konsisten. Ini satu bentuk Allah Ta'ala tarik nikmat, penarikan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hamba-Nya. Dulu dia pernah melazimi tahajud, kemudian tinggal lama. Jadi ini satu musibah. Dan sepatutnya pelajar-pelajar tahfiz, penghafal Al-Quran tidak sama sekali meninggalkan tahajud. At-Tabrani dan lain-lain meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah
pada qiyamul lail. Pada qiyamul lail. Lepas tu Imam Nawawi sebut, aku berkata salat malam dan membaca Al-Quran dipilih sebagai ibadah pada waktu malam, ketika kedua-duanya lebih sempurna untuk melembutkan hati. Ini kelebihan salat malam dan baca Al-Quran dalam salat tersebut. Lebih kuat untuk menghindarkan segala kesibukan, kelalaian dan menguruskan pelbagai keperluan. Lebih memelihara diri daripada sifat riak dan sifat-sifat yang merosakkan. Di samping galakan syarat padanya agar seseorang membuat kebaikan pada waktu malam. Sesungguhnya perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku pada waktu malam, dan hadis berikut juga sama. Ini semua berkenaan dengan galakan kelebihan salat malam. Yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya hina yamdi syatrul lail fayaqul hal min da'in fa astajiba lah, hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Tuhan kamu turun pada setiap malam ke langit dunia ketika berlalu sebahagian malam. Kemudian dia berfirman, adakah sesiapa yang berdoa lalu aku ingin memperkenankannya? Adakah sesiapa yang memohon keampunan lalu aku ingin mengampuninya? Jadi ini banyak kelebihan-kelebihan berkenaan dengan solat malam. Jadi hadis ini hadis yang umum berkenaan dengan kelebihan solat malam, bukannya khusus berkait dengan pelajar-pelajar tahfiz yang bangun malam. Jadi kelebihan untuk pelajar tahfiz secara khususnya ialah ini satu kaedah yang sangat berkesan untuk menjaga hafalannya, Dalam Sahih Muslim daripada Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil laili sa'atun yastajibu Allahu fiha ad-du'a kulla lailatin. Ataupun dalam lafaz yang asal, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika kulla lailah. Sesungguhnya dalam suatu malam terdapat satu masa yang seorang muslim tidak mendapatinya lalu berdoa kepada Allah dengan memohon kebaikan di dunia dan akhirat, melainkan Allah akan memberikan hal itu kepadanya. Perkara tersebut berlaku pada setiap malam. Jadi saat mustajab doa itu ada pada setiap malam. Jadi sebab tu kena qiyamul lail. Selain nak dapat kelebihan-kelebihan hajat-hajat lain sama ada di dunia dan di akhirat, khususnya bagi pelajar tahfiz, di samping mendapat kelebihan-kelebihan yang lain, dia dapat mengekalkan hafalannya. Mengekalkan hafalan, mengukuhkan hafalan, ini satu nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang dikurniakan peluang Allah Ta'ala beri masa untuk bergelar pelajar hafiz Quran. Sebab tidak semua pelajar yang hafal Al-Quran yang dapat mengekalkan hafalannya dengan baik. Ini satu bentuk satu perkara yang menyedihkan lah. Satu perkara yang menyedihkan. Mungkin masyarakat tak tahu realiti pelajar-pelajar tahfiz ni, dia banyak sebenarnya yang tamat hafal Al-Quran, sebenarnya tidak semua ingat dengan baik. Jadi ingat dengan baik dia bergantung kepada bagaimana dia dia menghafal dan bagaimana cara dia menjaga hafalannya semasa belajar. Kadang-kadang pelajar itu bersungguh dah, tapi disebabkan faktor-faktor yang lain, mungkin kerana cara belajar yang tidak tepat, tidak mengulangi hafalannya dengan berkesan, tidak dipandu dengan baik untuk melakukan pengulangan Al-Quran. Maka bila dia habis, hafalannya tidak berkualiti. Kadang-kadang sebab dia tidak dibimbing, dia tidak disusun dengan baik jadualnya. Jadi bagi mereka yang bersungguh-sungguh
dan mendapat bimbingan yang baik daripada gurunya mengatur jadual yang betul untuk dia mengulangi hafalannya, maka itu satu nikmat yang besar. Sebab lama juga yang tidak dapat nikmat tersebut. Bagi pelajar yang malas, itu kita tidak perlu cakap lah. Itu memang dia sendiri pilih untuk ambil jalan tersebut, maka memang hafalannya tidak ada kualiti. Lepas tu Imam Nawawi menyebutkan lagi, ketahuilah bahawa kelebihan berqiyamul lail dan membaca Al-Quran tidak diperolehi sama ada dengan kadar yang sedikit atau banyak. Semakin banyak dilakukan, maka itulah yang afdal. Melainkan apabila dia menggunakan setiap malam kerana makruh untuk melakukannya secara berterusan, seperti mana yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Amr, setiap malam, sepanjang malam tidak tidur untuk qiyamul lail. Jika dia tetap berbuat demikian, ia akan memudaratkan dirinya. Antara dalil yang menunjukkan qiyamul lail terhasil walaupun dengan kadar yang sedikit ialah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi 10 ayat lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi 100 ayatin yuktiba minal qanitin, wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal muqantirin." Sesiapa yang bangun di waktu malam membaca 10 ayat Al-Quran, dia tidak ditulis dalam kalangan mereka yang lalai. Sesiapa yang bangun di waktu malam membaca 100 ayat Al-Quran, dia tidak akan ditulis dalam kalangan mereka, dia akan ditulis dalam kalangan mereka yang taat. Sesiapa yang bangun di waktu malam membaca 1000 ayat, dia ditulis dalam kalangan mereka yang memperoleh banyak kebaikan. 1000 ayat ni panjang lah, beberapa juzuk. As-Sa'labi menceritakan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man shalla bil laili rak'atain faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman." Sesiapa yang mendirikan salat malam sebanyak 2 rakaat, maka jadilah dia orang yang sujud dan rukuk kepada Allah pada malam tersebut, walaupun hanya 2 rakaat. Ia sudah dikira mendapat pahala qiyamul lail. Jadi ini satu amalan, satu program yang tidak sepatutnya dipisahkan daripada hufazul Quran, sama ada semasa dia sedang menghafal Al-Quran ataupun selepas sudah tamat menghafal Al-Quran, dia perlu melazimi amalan ini untuk mengukuhkan hafalannya, untuk memelihara hafalannya. Lepas itu tajuk seterusnya, suruhan agar memelihara Al-Quran dan ancaman supaya tidak membuatkannya dilupai. Ini satu tanggungjawab penghafal Al-Quran, nama pun hafiz, maka tanggungjawab dia ialah kena ingat. Hafiz ni penghafal, ini orang yang mengingati Al-Quran. Hamil, ini orang yang mengandung Al-Quran. Jadi bila kata hamil Al-Quran, mestilah Al-Quran itu ada dalam dada dia. Telah sabit sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi 'uquliha." Ini hadis ni kena ingat. Hufazul Quran kena ingat selalu hadis ni. Nabi kata, peliharalah Al-Quran, ta'ahadu. Maknanya macam mana nak pelihara Al-Quran? Dengan sentiasa mengulang-ulang bacaan Al-Quran setiap hari. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya, lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi 'uquliha. Ia lebih mudah terlepas berbanding unta yang terikat pada talinya. Sebab ayat-ayat Quran ni sebenarnya banyak ayat yang hampir-hampir sama
Dia beza sikit sebanyak saja kan. Dia beza sikit saja. Kadang-kadang dia beza dari segi dari segi mufrad, dari segi jamak, uslub dia tu Allah Taala pusing. Mula apa ni? Ayat ni apa ni di ayat di tempat yang lain Allah Taala sebut sebagai satu contoh okay. Dalam surah apa? Allah Taala sudahi sekejap dengan di satu tempat, di satu muka surah Allah Taala sudah wallahu alimun hakim wallahu sami'un alim innallaha ghafurur rahim. Muka surah sebelah innallaha ghafurur rahim wallahu sami'un alim wallahu alimun hakim. Di banyak benda-benda yang apa ni? Yang seumpama tu, terutamanya ayat-ayat hujung tu. Alimun hakim. Kalau ala kulli syai'in qadir itu mudah kan. Sami'un alim kan. Banyak. Jadi benda-benda seumpama tu sangat-sangat perlu pada pengulangan. Sangat-sangat perlu pada murajaah. Jadi sebab tu nak tak nak pelajar-pelajar Al-Quran kena jaga untuk mengelakkan ayat-ayat Quran ini terlepas daripada hafalannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibilil mu'allaqah in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat." Perumpamaan seorang penghafal Al-Quran ibarat unta yang terikat. Jika dia memeliharanya, maka ia tidak lari. Ini Al-Quran itu. Al-Quran itu diibaratkan seperti unta, manakala penghafal Al-Quran diibaratkan seperti tuai unta. Jadi bagaimana kita nak pastikan unta itu tidak terlepas? Kena ada tali pengikat. Jika dia melepaskannya, ia akan pergi. Jadi melepaskan Al-Quran, yakni dengan cara tidak melakukan pengulangan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhah yukhrijuha ar-rajul min al-masjid wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin min al-Qur'an aw ayatin utiha rajul thumma nasiyaha." Dia banyak sebenarnya ayat-ayat Quran ni yang apa ni, kadang-kadang ketika kita dengar apa tu kita rasa geram. Ya qaumi la as'alukum alaihi mala wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Di tempat yang lain ditambah waw seperti tadi ya qaumi la wa ya qaumi la as'alukum, yang tadi ada waw. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Ayat lain tak ada waw. Pasti dia tukar sikit mal dengan ajr. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Ditukar Allah dengan alladhi fatarani. Ayat maksud dia sama. Maksud dia sama, tapi lafaz dia tak sama. Lafaz dia tak sama. Wa najjaynal ladzi walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Di tempat yang lain falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumi id. Dia tambah hujung tu khizyi yaumi id. Jadi sebab tu payah. Sebab tu tumpuan terhadap Al-Quran ni kena 100%. Sebab setiap patah perkataan yang diletakkan dalam Al-Quran itu dia ada seni dia. Dia ada keistimewaan yang tersendiri. Jadi sesiapa yang dapat ingat tempat-tempat yang seumpama ni, tempat-tempat yang apa ni hampir-hampir sama seumpama ni, dia boleh bezakan dalam surah ni begini, dalam surah ni begini, juzuk ni begini, juzuk ni begini.
Itulah orang panggil hafizul Quran. Hafizul Quran. Jadi hadis Anas tadi ini hadis ancaman kepada penghafal Al-Quran. Uridat alayya ujur ummati hatta al-qadhah yukhrijuha ar-rajul min al-masjid wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin min al-Quran aw ayatin utiha rajul thumma nasiyaha. Dibentangkan kepadaku seluruh jenis pahala umatku, sehingga kan pahala habuk yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Dibentangkan juga seluruh dosa umatku, dan aku tidak melihat suatu dosa yang lebih besar daripada surah atau ayat Al-Quran yang dihafaz oleh seseorang kemudian dia melupakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, namun At-Tirmizi mengkritiknya. Walaupun Imam Tirmizi mengatakan hadis ini bermasalah, tapi sebenarnya cukup untuk kita rasa bimbang, penghafal Al-Quran rasa bimbang bila baca hadis-hadis seumpama ni. Sa'ad bin Ubadah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, man qara'a al-Quran thumma nasiyahu laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamah wa huwa ajzam. Sesiapa yang menghafal Al-Quran kemudian melupakannya, bukan dia lupa, dia melupakannya. Kalau lupa memang sunnatullah, memang sifat manusia. Semua penghafal Al-Quran dia akan mengalami, dia ada masa-masa dia terlupa tempat-tempat tertentu. Hatta imam-imam yang besar sekalipun, kita tengok imam Makkah, Masjidil Haram sekalipun, dia ada tersangkut, salah baca. Itu biasa, terlupa. Sini melupakan. Melupakan maksudnya dia tidak jaga Al-Quran. Kalau dia sudah jaga dan berlaku terlupa, itu kalau biasa, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang dia tak jaga. Dia tak jaga dengan baik hafalannya. Jadi dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan berpenyakit kusta. Itu. Lepas tu tajuk yang seterusnya, orang yang tidur sebelum membaca wiridnya di waktu malam. Orang-orang yang tidur sebelum membaca wiridnya di waktu malam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Sesiapa yang tertidur sebelum membaca zikirnya di waktu malam atau sebahagian daripadanya, kemudian dia membacanya di antara salat subuh dengan zuhur, yakni dia qada balik zikir yang dilaziminya, maka ditulis baginya pahala seolah-olah dia membacanya di waktu malam. Sulaiman bin Yasar meriwayatkan dengan berkata, Abu Usaid radhiyallahu anhu berkata, nimtul barihata an wirdi hatta asbahtu, falamma asbahtu istarja'tu wa kana wirdi surat al-Baqarah, fara'aitu fil manam ka'anna baqaratan tantahuni. Semalam aku tertidur sehingga subuh tanpa membaca wirid. Setelah tiba waktu pagi, aku mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan wiridku ialah surah Al-Baqarah. Aku melihat dalam mimpiku seolah-olah seekor lembu sedang menanduk. Riwayat Ibnu Abi Daud. Dalam satu riwayat Ibnu Abi Dunya daripada seorang penghafal Al-Quran, bahawa dia telah tertidur pada suatu malam tanpa membaca wiridnya. Lalu dia melihat dalam mimpi seolah-olah ada orang yang berkata kepadanya. Itu. Ini dalam bab yang terakhir ni, Imam Nawawi nak tegaskan kepada kita berkenaan dengan zikir-zikir yang kita lazimi sebelum tidur ataupun pada waktu-waktu yang lain. Kita boleh qada. Kita boleh qada pada waktu yang lain.
yang tidak sempat, yang kita terlupa untuk lakukan sebelum tidur, bacaan-bacaan tertentu, okay. Sama ada wirid-wirid, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun bacaan Al-Quran. Jadi kalau tak sempat terlepas baca pada waktu tersebut, kita disunatkan untuk qada pada waktu yang lain. Jadi apa sebab ada ada qada untuk amalan sunat? Qada ni bukan untuk amalan wajib saja. Amalan sunat pun kita disunatkan untuk qada. Sebagai contoh, solat sunat qabliyah subuh tidak sempat dibuat sebelum subuh, boleh qada walaupun selepas subuh. Jadi qada tu untuk supaya kita tidak kita tidak biasa meninggalkannya. Bila sekali kita meninggalkannya dan kita rasa okey, maka kita akan mudah untuk meninggalkannya untuk kali yang seterusnya. Jadi sebab tu bila kita qada, kita akan rasa akan seterikat dengan amalan tersebut dan sukar untuk meninggalkannya. Nah itu. Lepas tu bab yang ke-6, adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran. Ini umum. Ini umum, berkait dengan semualah, tidak khusus dengan pelajar tahfiz semata-mata. Ini insya-Allah kita sambung kemudian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.